Perlembagaan Malaysia itu termasuk Islam adalah agama persekutuan tanah air ini. Jadi bagaimana seorang ahli pemahaman menteri yang kita ada di dalam kabinet mengatakan bahawa beliau mahu mengkristiankan negara ini. Takbir! 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 Malaysia! Negara Islam! Tolak! 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 Kegilaan apakah yang sedang berlaku kepada pemimpin-pemimpin daripada Parti PAS ini, sahabat semua? Terkini, ucapan tahun baru daripada Fadli Sari yang dipostnya di Facebook beliau mengatakan selamat tahun baru 2025. Semoga tahun 2025 ini katanya akan terus mencatat sejarah kejatuhan kerajaan yang zalim. Inilah dia, sahabat semua. Tidak habis-habis untuk menepuk atap kerajaan yang ada pada hari ini. Tidak habis-habis mau menjatuhkan kerajaan perpaduan Malaysia Madani. Itulah keadaan politik di negeri kasino Malaysia baru-baru ini. Politik di negeri Malaides memang selalu diwarnai dengan sentimen perkauman dan agama. Keadaan itulah yang membedakan dengan politik di Indonesia. Malaysia sebenarnya telah berusaha meniru konsep Pancasila dari Indonesia dengan membuat rukun negara. Tapi rukun negara Malaysia tidak mampu menghilangkan politik perkauman. Malaysia juga ingin membentuk satu bangsa Malaysia seperti yang terjadi di Indonesia. Tapi kaum Melayu Malaides masih enggan melakukannya. Mereka lebih suka hidup dalam ilusi dan dongeng mengenai kehebatan kaum Melayu palsu. Malaysia juga ingin menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu. Tapi hingga sekarang bahasa Melayu Malaysia tidaklah bermartabat. Dalam urusan bahasa, pola serapan bahasa Melayu Malaysia pun mulai meniru bahasa Indonesia. Mereka juga berusaha mencuri kosakata bahasa Indonesia. Tapi tidaklah mudah untuk meniru sepenuhnya bahasa Indonesia. Karena bahasa Melayu negeri kasino memiliki ejaan dan tata bahasa yang berbeda. Belum lama ini Malaysia sebenarnya juga tidak merayakan tahun baru, melainkan merayakan tahun baharu. Jadi tak ada tahun baru di Malaysia. Yang ada adalah tahun baharu. Tapi, orang Malaysia sendiri terkadang masih bingung dalam penggunaannya. Mungkin terpengaruh Indonesia, sebagian orang Malaysia malah menggunakan kata tahun baru. Politikus Partai PAS pun menggunakan kata tahun baru. Padahal Cikgu Malaysia sudah berkali-kali menjelaskan, seperti dalam video berikut ini. Hari ini, Cikgu akan menerangkan tentang penggunaan perkataan baru dan baharu. Murid-murid sering melakukan kesalahan ketika menggunakan kedua-dua perkataan ini. Perkataan baru digunakan untuk menunjukkan masa. Contohnya, saya baru pulang dari sekolah. Perkataan baharu pula digunakan untuk menunjukkan objek ataupun benda. Contohnya, baju baharu, kasut baharu, kereta baharu, dan sebagainya. Ibu baru membeli. Baru di sini menerangkan tentang masa. Baju baharu. Baharu pula menerangkan tentang objek. Itulah penggunaan kosakata baru di Malaysia yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kata baru bisa digunakan untuk keterangan waktu maupun kata sifat untuk benda. Itulah bedanya bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu negeri kasino. Nah, upaya untuk mengangkat lagi bahasa Melayu Malaysia sekarang semakin sulit, karena partai-partai yang berbasis Melayu Islam yang konservatif tidaklah berkuasa. Dulu Najib Razak dan Ismail Sabri menggunakan isu bahasa Melayu untuk menyenangkan hati kaum Melayu negeri kasino yang suka ilusi. Di zaman Najib dan Ismail Sabri pula,
bahasa Melayu Malaysia akan dijadikan bahasa ASEAN, bahkan bahasa dunia. Tapi Perdana Menteri Anwar Ibrahim sekarang tidaklah mewakili kaum Melayu Islam yang konservatif. Anwar Ibrahim lebih mewakili kaum Melayu Islam yang lebih terbuka. Ia juga didukung oleh Partai Cina dan masyarakat Sabah Sarawak. Karena itulah, Anwar lebih santai dalam urusan bahasa Melayu. Nah, akhir-akhir ini Partai Islam Se-Malaysia atau PAS yang menjadi oposisi, berusaha menyerang Partai Cina yang mendukung Anwar. Partai PAS juga gembar-gembor mau menumbangkan Anwar Ibrahim tahun ini. Berikut ini adalah gerakan Partai PAS untuk menumbangkan Anwar, termasuk melakukan demonstrasi menyerang Partai Cina atau DAP. Kegilaan apakah yang sedang berlaku kepada pemimpin-pemimpin daripada parti PAS ini, sahabat semua? Bermula daripada Presiden hinggalah walaun-walauntin, tidak habis-habis menfitnah, menyebarkan berita palsu. Terkini, ucapan tahun baru daripada Fadli Sari yang dipostnya di Facebook beliau mengatakan selamat tahun baru 2025. Semoga tahun 2025 ini katanya akan terus mencatat sejarah kejatuhan kerajaan yang zalim. Inilah dia sahabat semua. Tidak habis-habis untuk menepuk atap kerajaan yang ada pada hari ini. Tidak habis-habis mau menjatuhkan kerajaan perpaduan Malaysia Madani di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menunjukkan betapa rakusnya mereka, betapa gilanya mereka, gila kuasa sahabat-sahabat semua. Kalau benar, kalau ia pun mau menjadi kerajaan, tunggulah pada pilihan raya yang akan datang. Bertempurlah, berlawanlah secara bersemuka, secara adil dan sebagainya. Bukan dengan cara menghasut, membina persepsi, memberikan harapan palsu ya kepada penyokong-penyokong mereka. Tentunya kerajaan ini akan jatuh. Daripada awal 2 tahun lalu kerajaan ini dibentuk, dari itu pembangkang, sitro-sitro pembangkang, lebay-lebay, ahli-ahli parlimen daripada PAS tidak habis-habis mengatakan kerajaan ini akan jatuh. Kerajaan ini akan tumbang, kerajaan baru akan dibentuk, sahabat semua. Sehingga ke hari ini, bermulanya tahun 2025, tidak pun kerajaan ini tumbang. Sekali lagi, ya, Fadli Sari ini membuat kenyataan kononnya kerajaan ini bakal tumbang dan akan mencatat sejarah kejatuhan kerajaan, katanya. Wow. Perlembagaan Malaysia itu termasuk Islam adalah agama persekutuan tanah air ini. Jadi bagaimana seorang ahli pemahaman menteri yang kita ada di dalam kabinet mengatakan bahawa beliau mahu mengkristiankan negara ini. Ini merupakan satu pelanggaran jelas. Saya mengayu pihak polis, pihak berkuasa, tolong tangkap Panayo, tolong siasat Panayo, tolong tanya bahawa ini adalah pendirian peribadi atau agenda tersirat parti DAP. Ini yang kita bantah, ini yang kita nak tahu, dan ini yang kita akan lawan habis-habisan. Siapa lagi yang nak mempertahankan agama kita? Siapa lagi yang nak mempertahankan bangsa kita? Jadi tuan-tuan, saya nak bagi tahu, Panayo ini jangan kita bagi kekebalan. Jangan kita benarkan perkara ini berlaku. Kerana puak-puak ini akan meneruskan perkara-perkara sebegini. Dia mula-mula pijak kita sedikit. Selepas ini kalau kita tidak buat apa-apa, kalau tidak ada tindakan, pijak ini akan sampai ke kepala kita. Dan pada ketika itu sudah terlambat. Dan insyaAllah kita akan pusing seluruh negara bagi menyampaikan mesej yang sangat besar dan penting ini insyaAllah. Boleh ataupun tidak? Boleh! Boleh ataupun tidak? Boleh ataupun tidak?
Takbir! 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 Malaysia! Malaysia! Negara Islam! Negara Islam! Malaysia! 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 Negara Islam! Negara Islam! Tolak! 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 Begitulah keadaan politik di negeri kasino Malaysia baru-baru ini. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.